Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan kami pada ketika ini. Pentas Sinar Live hari ini bersama dengan salah seorang yang juga menjadi orang kata tokoh dalam arena politik negara. 7 penggal telah berkhidmat untuk rakyat dan dengan tajuknya Rakyat Sabah Ibarat Pungguk Rindukan Bulan. Saya bersama dengan ahli Parlimen Sempurna yang juga merupakan Presiden Warisan itu sendiri, Datuk Seri Shafie Apdal. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program pada hari ini melihat kepada perkembangan kerajaan pada hari ini dengan Datuk Seri sebagai salah satu pemangku dalam kerajaan perpaduan kali ini. Bagaimana Datuk Seri melihat perkembangan kerajaan perpaduan menjelang 100 hari pentadbiran? Terima kasih Azwan atas ruang yang diberikan untuk saya dapat menyampaikan beberapa pandangan, pendapat menerusi sinar ini. Dan perkara ini cukup penting kepada kita untuk membolehkan supaya umum tahu dan sedar tentang bagaimana keadaan pengurusan pentadbiran negara kita. 100 hari bukanlah satu tarikh ataupun waktu yang boleh kita guna pakai sebagai seakan-akan inilah ukuran seseorang dan juga kerajaan yang ada. Walaupun dia merupakan jangka masa hampir 3 bulan untuk kita menilai, ya, dan berbagai tanggapan masyarakat terhadap kerajaan perpaduan yang ada. Dan saya juga sedar bahawa keadaan politik di negara kita agak kompleks. Masyarakat berbagai kaum, anutan agama yang berbeza. Bukan satu kerja yang mudah untuk menyatukan umat dengan berbagai kehendak mereka. Apatah lagi dalam konteks politik yang ada, sudah pasti setiap parti, setiap pemimpin ada kehendak, ada keperluan. Begitu juga masyarakat. Kita mempunyai beberapa negeri dan wilayah dan sudah pasti keperluan Perlis berbeza dengan keperluan di Melaka. Keperluan di Melaka berbeza dengan keperluan di Sarawak dan Sabah. Bagaimana mengimbangi keadaan ini? Pada hari ini bukannya mudah. Betul. Saya sedar kita juga bergelut dengan keadaan ekonomi bukan hanya dari luar negara, di rantau Asia, bahkan juga dalam negara kita. Ini satu perkara yang kita harus lihat secara terperinci. Walaupun saya mengenali Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim lama, masa dulu dalam UMNO pun. Selepas itu dia selaku pembangkang dan berbagai-bagai pandangan yang beliau telah utarakan, perubahan, reform yang perlu dilakukan. Jadi ini merupakan satu perkara yang dilihat, yang dikehendaki oleh masyarakat di peringkat awal. Daripada pilihan raya ke-14, ke-13, ke-15 sehinggalah baru-baru ini. Jadi harapan mereka cukup tinggi. Berbagai pandangan. Ada yang melihat bahawa kerajaan pada hari ini diberi ruang untuk membolehkan mereka mengurus tadbir bagaimana reform yang perlu dilakukan. Betul. Keduanya ada juga yang berpandangan bahawa mereka dah nyatakan dah lama ada reform ni, kenapa tak laksana, janji sana janji sini. Keadaan-keadaan yang kita lihat. Jadi berbagai pandangan yang saya lihat, tapi apa yang penting kepada kita perlu letakkan bukan hanya umat berbagai kaum ini dapat disatukan, dipadukan, bukan kerjanya mudah. Di samping itu kita boleh meletakkan negara Malaysia sebagai rumah yang besar yang boleh dihuni, diduduki oleh masyarakat berbagai kaum, berbagai anutan agama yang ada. Dan saya melihat bahawa perkara ini cukup penting, dalam pandangan saya perlu diambil perhatian berat oleh pihak kepimpinan negara pada hari ini. Tapi dalam masa yang sama juga suka untuk saya mendapatkan sedikit komen ataupun pandangan Datuk Seri terkait dengan situasi politik semasa dalam negara, rentetan daripada pasca PIAD 2015 itu. Bagaimana Datuk Seri melihat pada hari ini situasi politik negara? Well, kita lihat bahawa di peringkat awal memang tidak ada kerajaan, hang government. Sama ada Pakatan Harapan jumlahnya tak cukup. Begitu juga Perikatan Nasional. Tidak cukup. Malahan kalau kita lihat dalam pilihan raya ke-14, keadaan mandat rakyat dah cukup dah. Tapi oleh kerana ada langkah-langkah Sheraton Move, yang sehingga menumbangkan kerajaan yang mempunyai 120 lebih ahli parlimen. Tapi oleh kerana kemungkinan perbezaan pimpinan daripada di kalangan Pakatan Harapan itu, sehingga timbullah pergolakan politik yang tidak pernah berlaku di negara kita. 3 Perdana Menteri dari Mahathir, Mahyudin, Ismail Sabri yang berlaku. Dan inilah
kita lihat keadaan ketidakstabilan politik yang ada, dan saya berani nyatakan bahawa kematangan sistem demokrasi di negara kita masih lagi di peringkat yang begitu, kita katakan tak di tahap yang membolehkan supaya pertimbangan, ya, bukan hanya kita salahkan ahli-ahli politik, bahkan juga rakyat di peringkat akar umbi yang boleh menentukan siapa yang nak jadi wakil rakyat, siapa yang nak jadi YB. Ya, saya dapati bahawa di sepanjang perjalanan politik yang ada, kadang-kadang itu kita tak mengundi seseorang itu oleh kerana nilai kepimpinan. Tapi kadang-kadang itu kita menilai oleh kerana apa imbuhan yang diperoleh ketika sebelum mengundi. Jadi itu menjadi ukuran. Ya, kadang itu ada tokoh-tokoh yang tidak seharusnya menjadi wakil rakyat, tapi jadi wakil rakyat oleh kerana ada beberapa perkara yang tidak begitu kita katakan kematangan dalam kita memutuskan mana kerajaan, mana pemimpin yang harus diberi sokongan untuk mentadbir negara kita. Dan itu yang saya agak bimbang, ya. Keadaan masih lagi pada hari ini pergolakan politik yang masih ada, ya, yang saya tidak boleh nafikan bahawa ianya ada completely 100% stabil. Tapi kalau kita lihat bahawa kerajaan perpaduan yang bertungkus lumus untuk membolehkan supaya pengurusan pentadbiran negara ini diletakkan di landasan yang sepatutnya. Bukan kerjanya mudah, ya. Dan keadaan yang kita katakan tadi, banyak kehendak, banyak keperluan dia. Ya. Yang kita nyatakan, ya. Betul. Dan mungkin Datuk Seri minta maaf saya mencelah, tapi boleh sedikit sebanyak Datuk Seri beri pandangan terkait dengan ada beberapa pimpinan politik di luar sana yang menyatakan sebenarnya masih lagi wujud rancangan untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan. Bahkan ada juga hari ini kita melihat yang menghantar memorandum ke Istana Negara berhubung dengan tindakan ahli parlimen yang berkenaan untuk dikatakan sebagai ataupun disifatkan sebagai ingin mengganggu-gugat kestabilan kerajaan pada hari ini. Mungkin Datuk Seri ada sedikit pandangan. Ini lumrah dia, keadaan dia. Kalau kita lihat bukan hanya di negara kita, bahkan juga di negara yang matang politik dia, jauh matang. 400 tahun United Kingdom ditadbir oleh dua parti sistem, Konservatif, Labour. Hari ini Konservatif mempunyai mandat dalam jangka masa yang pendek, tak sampai 5 tahun. Betul. Dah berapa orang Perdana Menteri dia? Daripada Boris Johnson, Theresa May, sekarang ini Sunak. Jadi kita dapat melihat, ya, keadaan-keadaan yang berlaku politik bukan hanya di rantau, di luar negara-negara Eroppa yang matang politik, bahkan juga di negara Malaysia. Bila berlaku perkara ini memang jadi perkara yang dah menjadi amalan ahli-ahli politik yang ada, yang harus berpegang dengan niat seperti yang saya nyatakan. Kita membina sebuah negara, kita memerlukan umat di peringkat bawah, rakyat. Ya, cuma kita tak nampak menitis air mata seharian, mereka tidak mempunyai makanan. Tidak dapat mengantar anak ke sekolah kerana tak ada duit. Ya, tidak dapat mengantar ibunya, bapaknya sakit jantung kerana nak belanja. Cuma satu IGN saja di Malaysia. Tak ada IGN di tempat-tempat lain. Kalau ada pun swasta. Seumpama di Kota Kinabalu, cuma ada satu je hospital di Kota Kinabalu, penduduknya hampir 4 juta, yang boleh buat pembedahan sakit jantung. Tak boleh dibuat di Sendakan, tak boleh buat di Keningau, tak mampu dibuat di Tawau. Bila ada pembedahan jantung, kena bawa pergi Kota Kinabalu. Dan ini yang kita harus lihat selaku seorang individu. Dan ahli-ahli politik yang ada menjurus ke arah bagaimana meletakkan keutamaan-keutamaan supaya kestabilan politik dan pentadbiran ini dapat kita realisasikan. Tapi dalam pada itu, untuk menjadikan keadaan ini dapat kita matangkan pematuhan undang-undang. Pasal itu undang-undang diturunkan. Membentuk negara ada perlembagaan. Itu ada undang-undang dia. Undang-undang negara, undang-undang negeri. Seumpama dalam agama Islam, ada undang-undangnya, ada hukumnya wajib. Ada hukumnya sunat. Sunatnya pun ada sunat muakkad. Ya. Ada sunat-sunat yang mengikut Rasul seumpama itu digalakkan. Dan itu menjadi panduan kepada kita untuk membolehkan supaya ada kesempurnaan, bukan hanya dalam kehidupan kita, malahan juga dari segi pentadbiran negara. Kalau undang-undang yang ada kita dapat patuhi, saya yakin bahawa ini akan dapat menstabilkan negara kita. Masih lagi perlu, contohnya saya suarakan di Parlimen, akta lompat yang ada di negara Malaysia. Perlu ada review, ya, halusi semula. Kena ada kepincangan-kepincangan. Bukan setakat itu, malahan ada negeri-negeri yang tak ada lagi undang-undang ini. Jadi kita dalam sebuah negara tak selari undang-undang ini cuma di pusat, tapi di negeri tak ada.
Jadi bagaimana keadaan pentadbiran sistem demokrasi dalam pentadbiran negara ini yang perlu kita lihat supaya mewujudkan satu kematangan politik yang ada. Betul. Dan bercakap tentang kestabilan politik itu sudah tentu apabila kita bercakap tentang topik kita rakyat Sabah ibarat pungguk rindukan bulan, sudah tentu kita akan mengaitkan dengan apa yang terjadi di Sabah pada ketika ini, pergolakan dan sebagainya. Tetapi sebelum kita pergi kepada itu, Datuk Seri, mungkin kita boleh minta sedikit pandangan Datuk Seri. Adakah Datuk Seri berpuas hati dengan pengumuman belanjawan 2023 pada kali ini? Perlu kita tambah baik. Ya. Perlu ada penambahan baik. Dia walaupun ianya juga satu perkara yang saya lihat penting yang telah diutarakan oleh Yang Berhormat, satu mengurus ketirisan dan sistem delivery yang ada. Itu penting ya. Betul. Yang menjadi keutamaan tidak pernah berlaku seumpama ini yang diutarakan ya. Saya harap bukan hanya sistem delivery ketirisan yang perlu diurus tadbir oleh menteri-menteri, bahkan juga oleh pegawai-pegawai kerajaan, GLC, swasta yang ada. Kalau dia diikat dengan niat yang baik mengurus ketirisan, mengurus penyelewengan ini dapat dihakis, dan saya yakin Malaysia akan menjadi sebuah negara yang baik untuk dapat melaksanakan belanjawan 380 bilion. Tidak pernah dalam sejarah Malaysia semenjak kita merdeka jumlah yang begitu besar. Betul. Tapi dalam jumlah yang besar, saya juga nyatakan nak laksanakan dalam jangka masa 6 bulan. Dalam setahun pun kadang-kadang prestasi kerajaan 30%, 40% saja. Ini dalam jangka masa 6 bulan. Bayangkan hari ini belanjawan kita masih bentangkan, masih bahaskan, undi mungkin besok pengundian dia Khamis, itu peringkat jawatan kuasa, di peringkat dasar jawatan kuasa penghujung bulan ini. Bulan depan April kena masuk ke Dewan Negara untuk diluluskan. Akhirnya barulah perbelanjaan itu boleh digunakan pakai ya. Dan pada itu pelaksanaan hasil pungutan ini juga saya yakin dah pun berjalan lancar. Jadi bukan kerjanya mudah ya, merealisasikan belanjawan yang begini besar, tapi kita yakin kalau kita terikat semuanya untuk cuba membantu menjayakannya, insya-Allah dia akan memberi manfaat kepada rakyat dan juga negara kita. InsyaAllah. Dan itu juga apa yang diharapkan oleh semua rakyat Malaysia kan, Datuk Seri. Tapi kita berbalik kepada isu di Sabah itu sendiri, pergolakan politik yang sudah tentunya menjadi persoalan, membangkitkan tanda tanya mengapakah pada awalnya pergolakan itu boleh terjadi, sedangkan Datuk Seri dan juga Datuk Seri Haji kini bersama di peringkat persekutuan tetapi akan tidak selari di peringkat Sabah. Mungkin Datuk Seri boleh beri sedikit pencerahan terkait dengan pergolakan yang berlaku di Sabah pada ketika ini. Sebenarnya kalau kita lihat rentetan daripada permulaan ya, masa kerajaan yang lalu bila warisan tak mencukupi jumlahnya, kita nyatakan go ahead takbir negeri ini sebaik mungkin. Kerana mereka mempunyai jumlah daripada jumlah kita. Kita ikut perlembagaan, kita ikut peraturan dia. Mempunyai mandat. Tapi selepas itu bila berlaku pergolakan di mana di peringkat pusat Pakatan Harapan menjadi kerajaan, Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Selepas itu bersatu dengan PAS Kala di peringkat pusat. AJJ bertanding atas tiket bersatu. Dan gabungan parti-parti lain ya. Kita GRS dikatakan, tapi GRS hanya register sebagai sebuah parti gabungan, bukan parti, bukan milik AJJ, bukan milik sesiapa. Coalition. Dia cuma barisan nasional. Dia coalition body. Jadi bila itu berlaku, di mana Datuk AJJ keluar daripada bersatu tanpa parti, dan dia mentadbir negeri tanpa adanya partinya. Keduanya, bila dia keluar daripada partinya, lepas itu Bung Mukhtar pula, kawan dia dalam pembentukan kerajaan, tarik diri. Mereka mempunyai 18 adun. Ya, jadi kalau kita lihat, dah tak ada kerajaan dah. Morally, Tun Mahathir bila mempunyai mandat 126, bila ada yang lari Sheraton Move, dia letak jawatan. Ada moral responsibility, ada pematuhan dari segi perlembagaan. Kerana dia tahu dia tak mencukupi dah jumlah dia menjadi Perdana Menteri, dia berundur. Ya, begitu juga Boris Johnson, begitu juga Theresa May. Bila United Kingdom, mereka dalam parti konservatif tak mendapat sokongan Boris Johnson, dia letak jawatan. Itu seharusnya menjadi bukan hanya pematuhan perundangan yang ada, tapi kita juga mempunyai moral responsibility sebagai seorang ahli politik. Bila mandat dah tak ada, kita kena beritahu
Serahkan sama ada bubar dewan ataupun mana kerajaan yang boleh membentuk secukupnya. Jadi itu yang bila berlaku pergolakan ini, kita nyatakan pertama perlembagaan tak dipatuhi, keduanya tak punya parti, ketiganya tidak ada majoriti. Jadi bagaimana yang berlaku pada hari ini lompat-melompat? Pasal dia dari awal tak ada majoriti dia. Jadi penyelesaian dia ialah galakkan lompat. Takkan melompat ni daripada satu parti kepada satu, tak ada imbuhan dia. Saya dah lama berpolitik. Bolehlah mereka nafikan, tak ada peruntukan, tak ada imbuhan dia. Saya dah lama dah, saya dah nampak. Saya masih ingat dulu masa kita dalam UMNO pun nak mengambil kerajaan daripada PBS, 2 orang yang melompat. Lajim, Rubin Balang, saya tahu apa yang telah berlaku. Namun saya yakin keadaan ini bukan satu perkara yang sihat. Dan inilah pergolakan-pergolakan yang berlaku di mana kita katakan bahawa Haji hilang kuasa oleh kena presidennya Mahyudin dah hilang kuasa. Tapi untuk menyelamatkan kedudukan dia, keluar dari Bersatu. Lepas itu memberi sokongan kepada Kerajaan Pakatan Harapan, ya. Dan itu yang bila saya lihat pergolakan politik bukan oleh kena kita desperate, tak. Bukan oleh kena nafsu kita katakan bahawa ini dari segi aturan peraturan. Kalau kita tak hormat perlembagaan, kalau kita tak mematuhi dari segi sistem demokrasi yang kita amalkan, maka inilah berlaku ketidakstabilan politik yang ada di negara kita. Jadi saya berharap sungguh keadaan seumpama ini dapat diredahkan sebaik mungkin untuk memastikan. Bayangkan kita kerajaan pusat berpadu, di peringkat negeri tak ada perpaduan dia. Macam mana kita nak berpadu? Saya sebenarnya tak nak bincang orang yang melompat ni. I must move forward. Saya tak fikirkan, kerana saya sedar dan tahu bahawa apa yang penting kepada kita move forward. Urus takbir parti kita dengan baik, urus takbir rakyat sebaik mungkin. Dan kita mungkin tak lama lagi pilihan raya di Sabah akan berlaku, iaitu tempohnya 2 tahun lebih, 2 tahun 2 bulan. Seumpama itu akan berlaku tahun depan ke atau tahun selepas itu. Tapi apa yang penting kepada kita ialah move forward. Rakyat akan menilai orang-orang seumpama ini. Itu yang saya katakan, jangan salahkan ahli politik semata-mata. Ya, kita selaku rakyat yang berhak untuk mengundi. Bila ada perilaku seumpama ini, ikat diri kita sebagai seorang insan manusia supaya dapat melahirkan kestabilan politik, bukan hanya di Sabah, di negara kita. Perangai seumpama ini yang asyik lompat sana lompat sini akan membuat keadaan sistem demokrasi itu dicabul oleh kena mengikut nafsu, oleh kena menyelamatkan diri, mengendaki sesuatu tempat, nak mengejar kekayaan. Itu seumpama apa yang diungkapkan oleh banyak masyarakat. Ya. Tapi Datuk Seri secara peribadi selaku Presiden Parti itu sendiri melihat kepada jumlah adun yang semakin berkurangan daripada warisan itu, bagaimana Datuk Seri merasakan? Datuk Seri sedih tak melihat tindakan-tindakan keluar parti, lompat dan sebagainya? Sememangnya perkara ini saya lihat tafsiran yang ada melemahkan parti kita. Ya. Tapi saya yakin di peringkat akar umbi itu rakyat penyokong kita masih dengan kita. Tak jadi masalah. Dalam pilihan raya yang terlalu hampir 256,000 pengundi rakyat di Sabah mengundi Parti Warisan. Yang pertama mendapat mandat yang banyak pengundi Warisan. Kedua ialah UMNO. Maknanya kita bukannya parti yang tidak mempunyai pengikut. Ya, kita mempunyai pengikut. Tapi kita kena lihat bagi di masa akan datang ini mematangkan kita. Saya sebenarnya balik daripada umrah tu dan saya berumrah seminggu. Berdoa di Kaabah lepas saya menunaikan umrah, lepas itu di makam Rasulullah, doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, minta syafaat daripada Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan, ya Rasul, bagilah bantuan, bagilah petunjuk, bersihkanlah parti-parti ini, kepimpinan jalan-jalan yang baik. Alhamdulillah ini di antara perkara-perkara yang kemungkinan juga ya, ada hikmah dia supaya kita dapat melihat mana benar, mana sepatutnya YB-YB yang perlu menjadi YB untuk memimpin umat dan memimpin rakyat yang ada. Saya tak nak cakap memburukkan mana-mana orang, ya, itu bukan amalan kita. Cuma apa yang menyedihkan kita, perkara seumpama ini masih berlaku, ya, walaupun di peringkat pusat anti lompat dah ada, di reform yang kita lakukan kita bertungkus lumus nak menyediakan undang-undang. Dan saya utarakan kepada yang amat berhormat pun, galakkanlah undang-undang anti lompat di Sabah ini secepat yang mungkin. Bukan untuk keuntungan saya. Pasal kalau kita ada undang-undang anti lompat di Sabah hari ini, dah yang lain tu dah masuk parti lain, tak akan boleh melompat kepada saya lagi. Yang mungkin dah hilang dah. Memang tinggal berapa saja. Tapi itu bukannya untuk kepentingan saya. Bukan kepentingan. Yang penting kepada kita susun atur baik, disiplin, menggunakan terbiar manusia ini. Ada hukum-hukumnya. Yang ini dihalalkan, yang ini diharamkan, yang ini disunatkan, yang ini diwajibkan. Maka kalau sekiranya itu perundangan negara kita, di peringkat pusat ada undang-undang anti lompat, ya, kita dalam sebuah negara.
samakanlah undang-undang ini di merata tempat supaya kita dapat terbiar. Ahli-ahli politik ini jangan sesuka hati. Hari ini bayangkan, di Pulau Pinang 4 adun digugurkan. Betul. Di Sabah lebih daripada 10. Tak digugurkan dalam sebuah negara. Bagaimana keadaan yang kita katakan perpaduan? Nak dikatakan saya diminta supaya sokonglah Yang Berhormat AJJ, dah ambil anak saya, dah ambil rumah saya, lepas itu sokonglah. Bagaimana keadaan dia? Kita kena menilai dari segi bagaimana halal tuju negara yang dibawa oleh pihak-pihak tertentu untuk membolehkan supaya nafsu mereka nak penuhi. Dan melihat kepada situasi di Sabah itu sendiri, sudah tentunya ramai yang mempersoalkan bilakah lagi akan diadakan ataupun akan diwujudkan undang-undang anti lompat parti itu sendiri. Dan kalau kita lihat minggu lepas pun yang Ketua Menteri Sabah sendiri, Yang Berhormat Datuk Seri AJJ, ada mengatakan ini bukan sengaja dilewatkan, ianya ada perlu mendapat keputusan daripada Jemaah Menteri untuk dibentangkan dalam dan sebagainya. Tetapi mungkin ada yang berpandangan bahawa proses itu agak makan masa, agak lewat, Datuk Seri, kan? Bagaimana Datuk Seri melihat perlu ini perkara ini dipercepatkan sebenarnya? Sebenarnya undang-undang ini dah ada di Sabah dah. Dahulu tahun 1986 diperkenalkan oleh Tan Sri Pairin Ketingan, tapi pada tahun 1995 dimansuhkan. Ya, mananya ada kerangka dah. Selari dengan apa yang berlaku di Pulau Pinang, tak dapat mengambil masa yang panjang. Namun demikian, kalau saya dah suarakan di parlimen dan ahli-ahli parlimen yang lain pun daripada warisan, malahan daripada parti lain telah pun menyatakan ya betapa pentingnya perlunya anti lompat undang-undang ini dapat diluluskan. Sekiranya yang tak dapat diluluskan oleh pihak kerajaan negeri, saya akan dalam sidang yang akan datang akan membawa satu private bill selaku ketua pembangkang, ya, sebagai ahli Dewan Undangan Negeri. Itu dalam perlembagaan membolehkan kita membawa private bills, dan saya akan susun atur. Saya dah susun dengan peguam-peguam saya untuk menghalusi private bill yang ada untuk membolehkan undang-undang melompat ini dapat kita bentangkan di Dewan Negeri Sabah. Kalau saya boleh sediakan, takkan kerajaan negeri tak boleh sediakan. Baik, Datuk Seri, antara yang menjadi tanda tanya juga adalah hala tuju parti warisan itu sendiri pada masa akan datang. Bagaimana? Khususnya selepas kehilangan beberapa adun yang melompat ke sana ke sini. Bagaimana Datuk Seri melihat hala tuju warisan? Itu yang saya surahkan kepada rakan-rakan saya, ahli-ahli yang berhormat, bila saya bermesyuarat dengan mereka 2-3 minggu yang lalu. Saya nasihatkan, jangan fikirkan orang yang dah melompat ni. Ya, move forward. Bagaimana kita perlu susun atur rumah kita. Ya, jangan fikir pasal rumah orang lain. Sama ada dia parti itu, parti ini, ya, pikirkan parti kita. Macam mana rumah ini diperbaiki. Ya, bagaimana menghalusi supaya rakyat yang dahagakan kepimpinan dan kerajaan, rakyat yang di peringkat Sabah ni memerlukan tanah-tanah mereka, bakalan sekolah, bakalan air, bakalan elektrik, jalan raya yang ada. Ya, ini merupakan satu perkara yang penting, dan kita perlu menyedari hakikat bahawa perkara ini cukup penting bagi kita untuk memberi kekuatan kepada parti. Betul. Ya, jadi bagi saya, ya, saya tak nak perincikan apa sebenarnya strategi yang kita nak lakukan. Nanti pihak lawan pun tahu. Ya. Jadi kita dah susun atur untuk membolehkan bagaimana nak memperkuatkan parti kita dalam pilihan raya yang akan datang. Dan itu yang saya berharap sungguh. Ya. The way forward ini menjadi satu pertimbangan kepada rakyat Malaysia yang berada di bumi Sabah dalam pilihan raya akan datang. Maknanya rentetan daripada prestasi beberapa siri PRN sebelum ini dan juga PRU 15 yang lalu menuju kepada pilihan raya negeri yang akan datang, adakah Datuk Seri akan ataupun warisan akan turut serta di bahagian Semenanjung di 6 buah negeri yang akan diadakan PRN itu sendiri? Itu tak tahulah. Itu terserah dengan kerajaan yang ada pada hari ini. Ya, kena tempohnya bagi yang di Semenanjung 6 negeri ini tahun ini. Ya, lepas hari raya bulan Jun, saya ingat bulan Mei. Tempoh dia memang kena dibubarkan Dewan. Ya, Kedah, Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan. Jadi itu merupakan satu konstitusional yang perlu dilakukan. Manakala Sabah 2 tahun. Ya. 2 tahun lagi. Tak tahulah kalau Yang Berhormat AJJ nak akan bubar lebih awal, itu terserah dengan dia. Ya, itu hak dia untuk bagi nasihat kepada TYT untuk membubarkan Dewan. Ya. Datuk Seri, di minit-minit akhir ni Datuk Seri, sedikit mungkin pandangan Datuk Seri tentang bagaimana ekonomi negeri Sabah itu sendiri dan juga infrastruktur di Sabah itu sendiri dapat dibangunkan, dapat dilebih manfaatkan dengan adanya ibu kota Nusantara baru yang beralih ke Kalimantan Timur itu sendiri, dekat dengan Sabah. Bagaimana ini boleh dimanfaatkan sebaiknya di Sabah itu sendiri? Well, dia sebenarnya saya dah bahaskan di Dewan baru-baru ini pun tentang bagaimana kita dapat memanfaatkan oleh kerana pemindahan kapitalnya. Satu bab dari segi kemudahan, sudah pasti pembinaan
pembinaan asas yang ada di Kalimantan itu, jalan raya, berbagai bekalan air. Sabah dan Sarawak, ya, khususnya Sarawak ada dam yang boleh membekalkan bukan hanya airnya, bahkan juga elektrik yang ada kemudahan itu. Di peringkat negeri Sabah, kalau kita lihat, masuk keterakan daripada Tawau, sebahagian besar daripada makanan. Malahan kasut-kasut datangnya daripada Tawau. Kalau kita lihat, jadi ruang pasaran itu memang ada untuk dapat dimanfaatkan. Di samping itu, saya juga utarakan di Dewan. Contohnya Financial Hub, Labuan dah ada dah, ya. Saya ingat tambah baik dia untuk membolehkan supaya mungkin pelabur-pelabur, usahawan daripada Indonesia tak akan hantar duit mereka ke sama ada Bangkok, sama ada Singapura yang jauh lebih dekat. Kena ibu kota yang paling dekat Labuan, bukan Singapura. Jadi bayangkan orang Indonesia selama ini simpan duit berbilion, ya, di Singapura. Kalau itu dapat kita manfaatkan, simpan duit di Labuan, offshore financial hub is there, dan itu merupakan satu perkara yang boleh dimanfaatkan bukan oleh Sabah dan Sarawak, oleh negara kita. Malaysia Dan dari samping itu kita dapat melihat banyak kepakaran-kepakaran daripada Sabah dan Sarawak yang boleh membantu negara jiran kita dalam pembinaan jalan raya, dalam pembinaan. Pasal saya yakin di situ tak banyak sangat yang mempunyai pengalaman seperti apa yang kita lihat di Sarawak dan di peringkat negeri Sabah. Jadi perlu ada perkongsian, rundingan dengan pihak kerajaan Indonesia dan juga kerajaan Malaysia bagaimana dapat kita manfaatkan, ya. Bukan hanya mereka memerlukan tenaga kemahiran daripada China, daripada Jepun, mungkin boleh kena dekat, ya, maka ini akan memberi manfaat. Cuma di samping itu, sekebimbangan saya, bukan semuanya plus point, ada juga negative part of it, ya. Kerana kita yakin bila berpindah capital yang ada, dan sudah pasti kita akan serba sedikit kesannya, tempiasnya dari segi tenaga kerja yang ada. Kerana sektor-sektor yang ada, sektor binaan, sektor peladangan, kita bergantung dengan rakyat daripada Indonesia, khususnya Kalimantan. Jadi kalau ada kemajuan di tempat mereka, di tanah air mereka, sudah pasti mereka lebih gemar, lebih suka untuk berada di kampung mereka bersama dengan keluarga mereka, kerja di situ. Oleh kerana ada imbuhan gaji yang mungkin baik daripada kerja di Tawau, di Sandakan, di Kuching, di Sarawak. Jadi ini harus diambil perhitungan oleh pimpinan kita bagaimana untuk memastikan supaya there must be alternative, ya. Maka dengan itu dalam perbahasan saya galakkan, ya, sistem mechanization, mengurangkan pergantungan kita kepada buruh asing di masa akan datang. Kalau sistem peladangan, sistem berbagai-bagai perkhidmatan kita gunakan automation, mechanization, maka ini akan mengurangkan tenaga buruh yang ada, dan ini juga akan dapat meletakkan competitiveness negara kita di mata dunia. Dan ini harus kita lihat untuk bagaimana memastikan supaya negara Malaysia khususnya dapat manfaat, ya, hubungan rapat dengan Indonesia bila mana ibu kota Kalimantan ini dapat diwujudkan. Kerana kita juga mempunyai tarikan sektor pelancongan. Bayangkan kalau mereka juga datang ke Sabah, ke Sarawak, ya, yang mana ada sedikit sebanyak, saya yakin mungkin yang akan pindah dari ibu kota Jakarta, jumlah penduduk mungkin dalam 100 juta ataupun 70 juta, jumlah yang begitu besar, ya, yang akan berpindah daripada Jakarta ke Kalimantan, ya. Dan kita akan lihat bagaimana perkembangan seumpama ini dapat diberi manfaat kepada kita. Datuk Seri, yang terakhir sekali Datuk Seri, dengan kita telah berbincang panjang hampir setengah jam ini sendiri, dengan pelantikan TPM pertama kalinya daripada Borneo mewakili Sabah dan Sarawak, dengan segala kelebihan dan kuasa yang diberi kepada Sabah dan Sarawak untuk meluluskan projek berkenaan dengan MA63 bawah 50 juta, dan juga dengan kita melihat segala manfaat yang dibentangkan dalam Belanjawan 2023, walaupun perlu ada penambahbaikan. Apa harapan Datuk Seri secara peribadi untuk negeri Sabah itu sendiri dan juga kerajaan perpaduan ataupun kerajaan persekutuan itu sendiri dalam isu untuk mengatasi khususnya jurang kemiskinan antara Sabah dan juga di Semenanjung itu sendiri? Kita berharap dan berdoa kepada Allah SWT. Satu inisiatif yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu untuk melantik seorang daripada pimpinan daripada Sarawak menjadi Timbalan Perdana Menteri. Dan saya berharap, ya, pimpinan ini juga akan melihat bukan hanya negeri Sarawak. Ya, boleh kena datang dari Sarawak, ya. Terkadang have to balance. Itu yang saya nyatakan di peringkat awal. Apa yang penting kepada kita bukan orangnya, amalannya, ya. Letak orang per list, kalau amalannya baik menyeluruh,
rakyat Malaysia, maka itu menjadi satu ukuran yang baik. Tidak ada artinya kita letak menteri kita dari kampung kita tapi dia tak jaga dengan baik. Dan saya yakin bahawa rakan-rakan saya dari Sarawak ni saya kenal lama. Mudah-mudahan lihatlah juga Sabah ya, kena banyak memerlukan bantuan dari segi kemudahan-kemudahan asas yang ada. Dan yang penting kepada kita, bila mana kita suntul nurani rakyat Malaysia yang berada di Sabah dan Sarawak, maka kita dapat lahirkan sebuah negara Malaysia yang umatnya berpadu ya. Terkadang itu dalam kehidupan manusia ya, seperti anak lari dari rumah pasal makan tak cukup. Lari dari rumah, mak dengan bapa selalu gaduh dengan adik-beradiknya. Jadi kalau kita mengurus takbir negara ini sebaik mungkin menyentuh nurani umat yang ada, saya yakin kita akan dapat lahirkan sebuah negara yang kemantapan penyatuannya, kasih sayangnya yang ada ya. InsyaAllah.